Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahrin Nisa Ihsan. Kita akan membincangkan tajuk bersuci asas kebersihan. Jom kita tengok apa yang kita nak cerita hari ini. Baik, bersuci asas kebersihan adalah salah satu daripada bidang fiqah untuk tingkatan 1 pelajaran 18. Kita akan bincangkan satu persatu apa yang akan dibincangkan dan apa yang akan ceritakan dalam tajuk bersuci asas kebersihan. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menyatakan maksud toharah iaitu bersuci, hukum dan lain nakli bersuci toharah. Yang kedua, murid dapat menyatakan alat-alat bersuci, menerangkan jenis-jenis air berserta contoh, menerangkan perbezaan di antara suci dan bersih menurut Islam, menerangkan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran, mengamalkan amalan bersuci dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Apakah yang dimaksudkan toharah serta hukumnya? Toharah dari segi bahasa, dia bermaksud suci dan bersih. Dari segi istilah pula, toharah ialah suci dan bersih daripada hadas dan najis. Hukum toharah adalah wajib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Jadi, kita hendaklah membersihkan diri daripada hadas dan juga najis. Apakah dia alat-alat untuk bersuci? Yang pertama, air. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, batu atau benda-benda kesat. Yang mana ketiga-tiga ini adalah alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Okay, air digunakan untuk mandi dan berwuduk, manakala debu tanah digunakan untuk bertayamum. Air juga digunakan untuk beristinja dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Batu atau benda-benda kesat yang lain pula digunakan untuk beristinja. Okay, di sini benda-benda kesat itu adalah tisu, kertas dan daun kering. Itu adalah contoh benda-benda kesat yang perlu kita tahu. Ia adalah alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Terdapat 7 sumber air mutlak. Yang pertama, air hujan. Kedua, air mata air. Ketiga, air laut. Keempat, air sungai.
kelima, air pergigi, keenam, air salji dan yang ketujuh, air embun. Air paip juga dianggap air mutlak kerana air ini bersumberkan salah satu daripada 7 sumber ini. Alat bersuci yang kedua ialah debu tanah. Debu tanah yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Sekarang, sudah banyak contoh-contoh debu-debu tanah yang telah dikomersialkan untuk tujuan memudahkan beribadat. Jadi, dekat pasaran, anak-anak boleh tengok ini adalah contoh-contoh debu-debu tanah yang telah dikomersialkan. Alat bersuci yang ketiga ialah batu atau benda-benda kesat. Batu yang suci boleh digunakan untuk beristinja di samping menggunakan air. Alat lain yang boleh digunakan untuk beristinja ialah benda-benda kesat seperti tisu, kertas dan daun kering. Jenis-jenis air yang perlu kita tahu ada beberapa jenis. Air adalah alat utama untuk bersuci. Namun begitu, penggunaan air berbeza mengikut jenis-jenisnya. Jenis air yang pertama adalah air mutlak. Apakah dia air mutlak? Air mutlak bermaksud iaitu air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Sifat dia ialah air yang bersih dan belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Kegunaan air mutlak ialah sebagai untuk mandi wajib, berwuduk serta membasuh sesuatu yang terkena najis. Jenis air yang kedua ialah air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sifat air mustakmal ialah air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Kegunaan dia ialah boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Contohnya, gunakan untuk membasuh kereta, gunakan untuk menyiram pokok ataupun membasuh lantai yang kotor. Yang ketiga ialah air muqayyad. Air muqayyad ialah air yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci. Contohnya air kopi, air pewangi baju dan juga air gula. Ini ialah air yang tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga membasuh najis. Air yang keempat ialah air musyammas. Air musyammas ialah air yang disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari, kecuali bekas emas dan perak. Sifat air musyammas ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Hukum menggunakan air musyammas ialah makruh apabila digunakan ketika masih panas. Yang kelima adalah air mutanajis. Air mutanajis ialah air yang dimasuki atau terkena najis. Sifat air mutanajis ialah air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Air yang tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasa apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Air mutanajis tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Bagaimana kiraan kadar 2 kolah tersebut? Mengikut timbangan tradisional ialah 500 kati Baghdad bersamaan dengan antara 152 hingga 270 liter dan hasta dia ialah 1/4 hasta padu. Kalau jika menggunakan tin minyak tanah lebih kurang seperti 9, 2/3 hingga 13 tin minyak tanah. Ini adalah kiraan untuk kadar 2 kolah.
Kalau di masjid-masjid kita perhatikan kolanya juga besar, antara 192 hingga 270 liter air boleh masuk di dalam kolah tersebut. Baik, apakah dia perbezaan antara suci dengan bersih? Bersih ialah keadaan yang bersih tetapi tidak suci, yang mana tidak boleh digunakan untuk bersolat. Contohnya, pakaian yang terkena najis dan dibasuh menggunakan sabun, tetapi tidak menggunakan air mutlak ketika membilasnya. Suci pula bermaksud keadaan yang tidak bersih tetapi suci dan boleh digunakan untuk solat. Contohnya ialah pakaian yang terkena kotoran yang bukan najis seperti dakwat pen dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Baik, ini adalah perbezaan di antara suci dengan bersih. Apakah dia kepentingan bersuci kepada diri dan juga masyarakat? Yang pertama, kita akan sentiasa bersiap sedia untuk beribadat. Yang kedua, memelihara kesihatan diri dan menghindari penyakit. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Yang keempat, menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Yang kelima, meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Dan yang keenam, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pentingnya kita untuk bersuci. Kesimpulan daripada tajuk bersuci atas kebersihan ialah, yang pertama, kita hendaklah menjaga kebersihan dan bersuci adalah wajib. Setiap orang perlu menjaga kebersihan diri pada setiap masa dan di mana sahaja. Amalan menjaga kebersihan perlu dibuat secara istiqamah demi menjaga maruah diri dan kesihatan. Mereka yang mengabaikan kebersihan akan menerima musibah dan pelbagai penyakit mudah dihidapi oleh mereka. Di sinilah kesimpulan yang boleh kita ambil daripada tajuk bersuci asas kebersihan, bahawa bersuci itu adalah lambang seorang Muslim sebenarnya. Alhamdulillah akhirnya kita habis membincangkan tajuk bersuci asas kebersihan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan kerana sudi menonton majlis ilmu kita berkenaan dengan tajuk bersuci. Okay, jangan lupa mohon like dan subscribe. Assalamualaikum. Bertemu kita lagi.